Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror, di mana rancangan Mystic Horror ni adalah salah sebuah channel YouTube bergenre horror, di mana kisah-kisah seram akan dibacakan. Jadi pada malam ini saya nak menyampaikan sebuah kisah lah yang saya karang sendiri. Jadi diharapkan anda semua terhibur. Jika ada kesilapan atau kekurangan, saya minta maaf sangat-sangat sebab saya masih lagi nak cuba-cuba untuk karang cerita seram sendiri. Jadi pada malam ini saya nak menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Panggilan Kecemasan. Baik, kisah dia macam ni. Aku bertugas sebagai medical assistant dekat salah sebuah hospital kerajaan di Malaysia. Aku ada kawan kerja bernama Abang Jeb sebagai driver ambulan, dan juga Abang Joe yang sama kerja dengan aku, MA juga. Jadi kami bertiga ni memang best friend lah dekat hospital ni. Semua orang kenal kami. Dia ada setengahnya panggil kami ni Three Stooges sebab kawan rapat. Seorang tak datang, jadi lain. Jadi nak dipendekkan cerita, adalah satu malam ni kami dapat satu panggilan kecemasan yang mengatakan ada seorang warga emas sedang sakit jantung. Jadi kami pun bergas pergi ke lokasi kejadian. Kami naik ambulan bersama dengan Abang Jeb, Abang Joe dengan aku. Kami pun pergi. Bila sampai dekat taman perumahan tu, kami cuba cari alamat tersebut. Tak jumpa. Kami dah pusing banyak kali taman tu. Pusing sambil lampu siren dinyalakan. Jadi tak lama kemudian ada seorang brother ni, dia muncul. Mungkin dia lepak depan rumah. Dia tahan ambulan kami dan dia tanya, "Encik, cari rumah ke?" Abang Jeb kata, kami tengah cari rumah ni. Ada orang call daripada alamat sekian-sekian. Katanya ada sakit jantung." Dan dia pun tengok alamat yang tertulis dekat kertas nota yang dicatat oleh Abang Jeb tadi. Dan dia pun tengok, oh, alamat ni Encik dah terlepas dah. Dah 2 kali dah saya nampak Encik pusing tempat yang sama, tapi terlepas simpang lorong tersebut. Jadi kami pun, oh ya ke? Jadi lepas dah dapat arahan daripada brother ni, Abang Jeb pusing balik ambulan dia masuk ke lorong yang ditunjukkan oleh brother tersebut. Dan alhamdulillah jumpa juga rumah dia. Tapi rumah dia agak terpencil, hujung sekali, paling hujung sekali. Baik, bila sampai je dekat rumah pakcik ni, kami nampak ada lampu terang benderang lah. Kami pun buka pintu ambulan dan pergi ke rumah tersebut. Bila kami bagi salam dan masuk, tengok ada seorang warga emas sedang terbaring. Dan di sisi warga emas tersebut, anak gadis dia sedang menangis dan tunduk. Sikit pun tak nampak wajah, tapi daripada tepi lah boleh nampak wajah dia agak putih dan mulus. Comel lah orang kata, cun. Dan rambut dia sepanjang sampai dekat bahu. Kami pun minta izin nak rawat ayah dia. Still tak ada respon. Jadi kami pun mulakan rawatan. Kami cek nadi dia dan kami cuba cek pernafasan dia. Masih ada, cuma lemah, terlalu lemah. Jadi kami perlu bawa dia ke hospital dengan segera. Jadi kami ambil stretcher daripada ambulan dan usung pakcik ni bubuh dalam ambulan. Sebelum kami berangkat, aku bertanggungjawab lah nak bagi tahu. Kami bagi tahu dekat anak dia, "Cik, puan, kami nak puan ikut kami ke hospital boleh?" Waktu tu masih lagi tak ada respon. Dia hanya tunduk dan menangis. Jadi aku pun waktu tu malah nak paksa lah. Aku berhusnuzon, mungkin dia nak, orang kata apa, dia nak tunggu, nak call adik-beradik yang lain lah kan, nak inform yang ayah dia orang ni sakit.
Jadi itulah yang aku fikir. Jadi aku pun pergilah dengan ambulan. Bila sampai dekat hospital, kami disambut dengan nurse dan juga doktor nak sambut pakcik ni lah. Dan dibawa kepada bilik Dewan Bedah. Sebab nak cuba untuk defibrillator jantung dia yang bzz, yang tekak kat dada tu kan, yang bagi current tu kan. Maafkan saya kalau saya tersalah istilah ya. Dan akhirnya pakcik tu meninggal dunia. Kat sinilah kami cuba call waris dia, iaitu anak gadis dia tadi. Bila dah dapat beritahu, dah dapat inform yang dah pengumuman daripada doktor yang pakcik ni dah menemui ajal dia, kami pun call. Kat sini rasa pelik. Nombor yang call emergency tadi tu, emergency line tadi tu, nombor yang call tadi tu tiba-tiba boleh dikatakan operator telefon tu boleh kata nombor yang ada dial tiada dalam perkhidmatan. Macam mana nombor yang tak ada dalam perkhidmatan boleh berfungsi telefon ke hospital? Waktu tu dah mula dah rasa pelik. Jadi jenazah pakcik tu pun diuruskan walaupun tak ada waris yang datang tuntut. Tapi yang menjadi masalah di sekarang ni, otak aku ni masih lagi teringat dekat anak pakcik tersebut. Kenapa setiap kali aku bertanya, pasti dia tak respon. Dia asyik menangis saja, teresak-esak, terangkat-angkatlah bahu dia. Apa yang berlaku dekat anak gadis tu agaknya? Lebih kurang seminggu lah. Sepanjang aku pergi bekerja tu, sepanjang minggu tu, kepala aku asyik teringat dekat dia je. Sampai kan kawan kerja aku yang dua orang ni, Abang Jack dengan Abang Joe ni dah mula perasan. Waktu ni tengah lunch. Oi, aku nampak engkau ni dah sejak kebelakangan ni asyik mengelamun je. Apa yang berlaku? Ceritalah dengan aku. Tak ada apa-apa lah. Aku ni aku duk teringat lah anak pakcik tu. Korang tak rasa pelik ke? Waktu aku tanya waktu aku tanya tu, dia hanya tunduk dan menangis je. Dan Abang Joe ni pun kata, alah biasalah tu, orang tengah sedih kan, takkan kita nak paksa dia jawab pula. Ya, memang aku tahu tu, tapi masalah dia tak bercakap satu patah perkataan pun. Dia tak cakap satu patah perkataan pun. Yang dia respon hanya eleng kepala waktu aku tanya nak ikut ambulan ke tak. Itu je. Jadi Abang Joe ni pun dia mula nak bergurau. Dia cakap, aku rasa engkau ni bukan risau pada anak pakcik tu. Aku rasa kau dah kena angau ni. Itu adalah gurauan Abang Joe. Sambil mata dia angkat kening. Biasalah, kat tempat kerja mesti ada kawan yang macam ni kan. Abang Joe ni pula, kami panggil dia pecinta wanita sebab dia ni pandai bagi tips tentang perhubungan cinta. Relationship gurus lah orang kata. Tapi kali ni lain. Ini bukan pasal cinta, tapi aku memang betul-betul risau dan pelik. Apa yang berlaku dekat anak dara pakcik tersebut? Dan tiba-tiba Abang Joe ni kata, oi, aku ada cara nak ubat hang punya angau ni. Apa kata kita pergi rumah pakcik tu? Itu adalah idea yang diberi oleh Abang Joe supaya nak menghilangkan kegelisahan ataupun kegusaran yang bermain dekat fikiran aku. Aku terkejut. Kau biar betul kau nak pergi skodeng rumah orang? Alah, bukan skodeng, nak tengok kok lah apa-apa berlaku. Senang nak tolong, mana tahu kok jadi hero kan. Manalah tahu anak dara pakcik tu berkenan dengan kau. Sampai ke situ Abang Joe mengusik aku. Aku cakap, kau ni, aku bukanlah minat pun anak pakcik tu. Aku cuma risau ibarat seorang abang kepada adik. Macam tu lah aku bagi alasan. Dan Abang Joe ni kata, kau tak payah nak bohong aku lah. Orang jatuh cinta ni memang suka menafikan. Baik, dipendekkan cerita. Malam tu Abang Joe datang ambil aku kat rumah.
Kebetulan aku tengah off day, dia pun off day. Jadi dia datang ambil aku ke rumah. Dengan menaiki kereta Myvi milik Abang Joe ni. Abang Jack masih kerja, dia ada emergency, dia kena ambil pesakit lain. Jadi malam tu kami berdua je yang cuti serentak. Jadi kami berdua je lah yang pergi. Kami pun pergi pada malam tu ke rumah pakcik tu, alamat yang sama. Kami pun sampailah dekat taman perumahan yang kami ambil pakcik tu. Dan kami sampai ke rumah pakcik tu. Kat sini kami terkejut. Bila kami sampai depan rumah pakcik tu, kami nampak rumah dia bergelap. Seolah-olah tak ada orang duduk. Dan kami pun pelik. Jadi Abang Joe kata, "Jom lah, kita try tengok." Waktu tu aku dah rasa takut dan rasa tak sedap hati. Macam ada benda dalam rumah tu, tapi aku tak tahu apa dia. Jadi aku pun disebabkan rasa ingin tahu itulah aku beranikan diri. Aku buka pintu kereta. Aku dengan Joe, lampu kereta tak padam, cuma enjin kereta je yang padam. Jadi kami pun pergilah rumah pakcik tu dengan berbekalkan lampu yang disuluh daripada kereta Myvi Abang Joe ni. Kami menghampiri rumah tersebut. Dan kelihatan rumah tersebut macam tak terurus. Seolah-olah macam dah lama ditinggalkan. Berselerak sana sini kan, dengan seliparnya, dengan habuknya. Okey, kat sini seram. Bila kami nak hampir je pintu tu, baru nak tolak, pintu tu dah terbuka dengan sendiri. Cekik, slow. Waktu ni aku dah mula rasa tak sedap hati lagi sekali. Aku dengan Joe tergamam. Bila pintu tu dah terbuka sedikit demi sedikit, menampakkan isi dalam rumah yang begitu gelap. Bila kami buka pintu tu, terkejut. Di hujung dapur tu, rumah pakcik ni, bila buka pintu, direct nampak ke dapur terus. Dia jadi rumah macam tu. Yang mengejutkan kami nampak ada susuk tubuh perempuan berbaju putih, berambut panjang, berdiri membelakangi kami. Jadi aku dengan Joe ni pun slow-slow masuk dalam rumah tu. Waktu tu kami masih berhusnuzan. Kami ingat itulah anak dara pakcik tu. Mungkin dia nak jimat elektrik lah kot. Itu adalah sangkaan aku, sebab tu dia tutup semua lampu. Jadi si Joe ni pun dengan berani dia pergi. Bila kami berjalan ke ruang tamu rumah tu, baru jalan separuh masuk rumah tu, tiba-tiba ada dengar suara gigil macam bunyi gigil, bunyi orang gelak macam tu. Kami pun terdiam. Waktu ni dah rasa cuak dah, takut. Tapi disebabkan rasa ingin tahu, kami nak pergi juga tanya dekat perempuan yang rambut panjang sampai ke lantai, berbaju putih. Yes, memang nampak macam manusia. Nampak macam dia wujud depan kita lah. Jadi si Joe ni ingat dia manusia. Dia kata, "Jom pergi dekat dengan dia." Kami pun menghampiri dia. Slow-slow kami menghampiri dia. Bila dah sampai dekat belakang dia, kami bagi tahu, "Puan, cik, ayah cik dah meninggal dan kami pun dah ke bumi. Ayah cik ni ada anak lain tak? Ke ada waris lain?" Tak ada respon. Bila dia nak respon, ni seram ni. Nak tahu apa dia buat? Perempuan yang berambut panjang berbaju putih yang membelakangi kami tu, dia pusing kepala dia perlahan-perlahan. Dia bukan pusing dengan badan tau. Kepala dia pusing 360 darjah menghadap ke kami. Waktu ni kami tergamam. Ya Allah, wajah dia hodoh, gigi berselerak, tajam-tajam, hidung ropong, mata merah, kulit berkedut macam orang tua. Waktu ni aku dengan Joe dah tergamam, dah terkejut. Kami sampai terjatuh atas lantai. Jadi kami gunakan kekuatan yang ada, kami lari
kami lari berterabur. Kami berlari dengan cepat sambil dengar dia ketawa. Dia ketawa macam tu. Kami berlari sekuat hati. Nasib baik lah kereta tak jadi apa-apa lagi. Kami lari, kami masuk kereta. Tapi time ni lah AJ kereta tak nak hidup. Kami pun start dengan paniknya. Nak tahu apa berlaku? Waktu kami start tu, tengah duk start enjin kereta, cek. Kan bila kita start kereta, kita akan tunduk sikit kan. Bila kami angkat sikit muka kami nak tengok ke depan, alangkah terkejutnya, perempuan yang pusing kepala tadi tu dah ada depan muka pintu. Pintu rumah tu lah. Kami apa lagi? Berjerit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah si Joe ni pun start. Akhirnya boleh juga kereta kami start. Kami pun terus buah gear, reverse dan lari. Waktu tu kami hanya gosok dada je lah. Dan kami pilih nak singgah dekat kedai mamak, nak meluahkan apa yang terbuku dekat hati. Nak sembang dalam kereta tak boleh, rasa takut. Sepanjang perjalanan nak pergi kedai mamak tu, kami asyik tengok cermin belakang, takut dia follow. Alhamdulillah dia tak follow. Bila kami dah sampai kat kedai mamak, kami pun duduk menyembang-nyembang. Dan aku mula marah si Joe ni. Joe, kau punya pasal lah ni. Kenapa kau berani sangat pergi tegur? Aku dah mula rasa tak sedap hati tau. Lah, bukankah kau yang beria sangat nak tahu pasal anak pakcik tu? Yelah, memanglah aku beria nak tahu. Tapi daripada awal lagi, sebelum kita dekat dengan dia, aku dah nampak dia ni bukan orang. Si Joe ni kata, aku pun mula ingat orang tau. Tapi bila dia dah pusing, kepala dia 360 darjah, badan tak pusing, kepala saja. Itu yang membuatkan aku rasa macam waktu tu darah dah tak ada dalam badan dah. Kalau ada sakit jantung, mau tak kojol kat situ. Itu adalah rungut si Joe ni. Jadi pada malam tu lah, itulah pengalaman kami yang paling seram dalam banyak-banyak panggilan kecemasan yang kami pernah terima. Dan kejadian ni sangat pelik. Siapa pakcik tu? Dan siapa perempuan yang kami jumpa kat rumah dia? Jadi kami ni pun mulakan investigation. Kami mula pergi ke rumah jiran-jiran dan tanya. Rupanya pakcik ni sebatang kara, dia tidak ada anak. Dia pernah ada isteri, tapi dah meninggal dunia isteri dia. Dia orang tak ada anak. Dan adalah jiran dia yang paling dekat, dia kata pakcik ni bomo. Jadi terjawab sudahlah kelibat yang kami nampak pada malam tu. Rupanya itulah belaan dia. Dan itu adalah pengalaman yang paling menyeramkan yang pernah aku alami sepanjang aku bekerja sebagai medical assistant. Dan pengalaman ni aku akan simpan sampai ke akhir hayat. Okey, itulah dia kisah dia. Kisah dia. Kisah ni kan saya karang sendiri. Kalau anda bagi anda lah tak sempurna ataupun tak seram ataupun banyak lompong-lompong yang perlu diperbaiki, saya minta maaf sangat. Saya sebenarnya jugalah nak cuba karang cerita seram sendiri. Sebab saya banyak baca novel seram, jadi takkanlah saya nak baca sebiji-biji daripada novel, nampak macam copy paste lah pula kan. Jadi saya baca dan saya cuba olah sikit cerita tu. Okey, cerita tersebut saya ambil daripada novel Ghospital, tulisan oleh Dr. Chaku. Kisah dia menarik. Kisah dia panjang sebenarnya, tapi saya gunakan saya punya jalan cerita saya sendiri. Saya campur aduk rempah rata saya sendiri dan saya pendekkan. Baik, terima kasih kepada anda yang dah tengok channel ni. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.